الفاتحة بالقبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا وذوي الحقوق علينا وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوابلنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى وعلى نية أن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wad du'a ila al huda wad dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa mardatih subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Alhamdulillah, sidang hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Pertamanya ambo minta maaf minggu lepas tak mari tu, tak sihat tubuh badan. Minggu ni pun selesai lagi. Tahun ni kerak sakit. Doalah kamu biar sekar semua dah. Orang muda nyakit ni tak tahu lagu mana. Mari semua tak sihat tubuh badan. Kitanya nak sambung balik perbahasa kitanya dalam perbahasan rukun puasa. Dia cerita hari itunya ada 3 rukun puasa, yang mana rukun ini yang membina ibadat puasa tersebut. Bila disebut puasa, maka kena kepada 3 perkara ni. Cumanya ia telah nyatakan pada minggu lepasnya kita cerita satu rukun, iaitu wajib untuk seseorang yang nak berpuasa bahawa dia kena niat pada setiap malam pada bulan Ramadan. Kerana setiap ibadat puasa pada hari-hari Ramadan itu berbeza. Sehari-hari kita puasa tu berbeza, dia tak serupa. Boleh jadi kita puasa hari ni tak sama dengan apa yang kita puasa esok. Esok pula tak sama dengan puasa lusa. Seperti mana kita semaya lah. Nah, kita semaya subuh tak serupa tahap kita semaya dengan semaya zuhur. Kita semaya asar pula tak serupa dengan semaya zuhur tadi. Dia berbeza pada setiap kali kita melaksanakan ibadat tadi. Dia tak serupa, bukan kata sebulan tu sekaligus sekali harum gitu, tidak, tetapi berbeza. Dan kita telah nyatakan pada 2 minggu lepasnya perbezaan antara niat puasa wajib dan juga niat puasa sunat. Ada 3 perkara. Kalulah kata puasa wajib kita kena niat pada setiap malam, bermula daripada waktu gharib sampailah pada waktu subuh. Hak tu kalau puasa wajib, tak kira lah bulan Ramadan ke, puasa nazar ke, puasa kafarah ke, asal darjat dia tu puasa wajib kena niat malam. Berdasarkan hadis Nabi yang telah kita nyatakan pada 2 minggu lepas. Adapun puasa sunat, boleh kita ni melewatkan niat berpuasa. Kalau kita tak ada nak niat malam, kita dibolehkan untuk niatnya pada siang hari, pada hari yang kita puasa, asalkan jangan lepas waktu zuhur. Selagi mana tak masuk waktu zuhur, boleh lagi kita nak niat puasa sunat. Asalkan kita tak buat perkara-perkara yang membatalkan puasa pada hari tersebut. Pagi tu kita tak makan lagi, tak minum lagi, ataupun kita tidak berjimuk lagi pada pagi itu,
tiba-tiba ada rasa niat nak puasa pada hari tersebut, maka dibolehkan untuk kita niat pada pagi tu, asalkan tak gelicir matahari. Tu yang pertama. Yang keduanya, wajib kita tentukan niat gapo, puasa gapo kita nak buat pada esok hari sekiranya puasa wajib. Kalau puasa Ramadan kena niat puasa Ramadan, kalau puasa kafarah kena niat puasa kafarah. Adapun kalau puasa sunat, tak ada masalah. Kita tak takyin, kita tak tentukan. Kita kata kita puasa sunat je hari ni, boleh dah pahala, boleh dah pahala puasa sunat. Cuma nak pahala lebih kena tentu ke puasa gapo. Boleh jadi dalam satu hari kita puasa tu boleh pahala banyak dengan sebab apa? Niat berbeza. Kena puasa hari tu hari Isnin, kita niat puasa hari Isnin. Kena pula puasa tengah bulan, kita niat puasa hari putih, Ayyamul Bid. Kena pula hari tu pula hari Ashura misalnya, ataupun hari Arafah, kita niat bila-bila hari Arafah, boleh juga pahala hari Arafah. Jadi puasa sunat ni nak dapat pahala lebih kena tentukan puasa jenis gapo. Hak ni perbezaan yang kedua. Perbezaan yang ketiga, kalau puasa wajib, kita tak boleh nak gabung niat puasa wajib dengan puasa wajib yang lain. Contoh, kitanya nak puasa bulan Ramadan, bila-bila kita nak ganti puasa tahun lepas, qada, tak jadi. Nak gabung antara puasa wajib dengan puasa wajib, tak jadi. Sebab puasa wajib tu dia besar dah, dia tak boleh nak terima puasa lain. Tak ada orang buat dah. Puasa Ramadan tiba-tiba dia nak buat puasa kafarah sekali, tak jadi. Ibaratnya seperti mana kita semaya. Contoh kita semaya fardu zuhur, kita tak boleh nak niat sekali dengan asar sekaligus. Biar 4 rakaat sama-sama 4 rakaat pun tak jadi. Sebab ibadat berbeza. Hak ni kalau puasa wajib. Kalau puasa sunat, boleh kita nak gabung niat. Seperti mana kita dah buat skala-skala lah. Biasanya pada puasa Syawal. Standard juga. Puasa juga kita gabung niat. Kita niat puasa hari Senin, kita niat puasa hari putih, begitu juga puasa hari daripada bulan Syawal. Gitu. Ada orang tanya minggu lepas, boleh tak kita nak gabung niat antara fardu dan juga sunat? Misalnya boleh puasa ke? Dia nak ganti selalu puasa yang dia tak buat pada bulan Ramadan. Dia nak gabung puasa qada dan juga puasa sunat. Di sini ada khilaf di kalangan ulama yang moleknya kita asingkan. Moleknya kita asingkan. Kalau kita nak qada puasa, kita niat qada puasa dulu. Lepas tu nak puasa tu kita niat pula hari lain. Maknanya kita selesai qada kita dulu, baru kita niat puasa Cuma bagi orang yang tak mampu, contohnya tak ada ni ustaz, pada bulan ni yang kita puasanya, kalau tidak tak ada lah. Kalau buat fardu ni tak ada yang sunat. Yang afdal kita dah tadi puasa fardu dulu, kalau dah puasa puasa sunat pula hari bulan Syawal. Cuma kalau lah rasa malas sangat, boleh. Ada setengah ulama kata boleh kita nak gabung antara fardu dan juga sunat. Hak ni tahap malas ni. Alih-alih sekaligus. Malah nak qada dah pada situ. Hak tu minggu lepas kita ngulai lah 2 minggu ni. Nak boleh ingat balik ana aku tak ingat. Ni balik mula. Minggu lepas dah tu. Hari ni yang masuk pada rukun yang kedua. Kata musannif rahimahullahu taala, wa tarku mufattirin zakiran mukhtaran ghaira jahilin ma'dzurin wa shaimun. Tu rukun ketiga. Kata sini rukun yang keduanya, dan meninggal, yakni meninggalkan, bukan meninggal mati ni. Kalau silap baca tu mati ke apa ni. Dan meninggalkan yang membatalkan puasa pada ketika ingat, lagi ikhtiar, tidak jahil yang dimaafkan. Dia kata sini rukun yang keduanya, dan meninggalkan yang membatalkan puasa. Dia hendaklah meninggalkan, maknanya dia tak buat perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa dia. Jangan dia buat benda-benda yang boleh membatalkan puasa pada ketika itu. Hal keadaan dia tinggal tadi tu pada ketika ingat, dalam keadaan dia sedar. Dia khabar dia buat benda yang boleh membatalkan puasa.
Dia jangan buat benda tu tadi. So, lagi ikhtiar, maknanya dia pilih sendiri. Bukan kata dia ni tak sengaja ataupun dipaksa. Dan juga tidak jahil yang dimaafkan. Dia ni bukanlah golongan orang yang dimaafkan dengan sebab kejahilan dia. Kalaulah kita buat perkara-perkara yang membatalkan puasa, sengeling, ikhtiar kita, lepas tu jahil pula yang tidak dimaafkan, maka batal puasa kita. Tak gitu. Tugas kitanya jangan buat benda-benda tadi. Cuma ada keadaan-keadaan yang mana kita buat perkara yang membatalkan puasa. Cuma bukan dalam keadaan ingat. Kita tak sedar. Tengok-tengok kita buat. Orang panggil tak ingat. Terlupa. Tak khabar. Contoh lagu mana? Kitanya biasa duk makan nasi belau pagi semua. Tengok-tengok pagi tu pergi makan nasi belau. Jarang orang buka kedai. Tiba-tiba tu ada nasi belau bawah meja. Kita buka, kita pergi makan. Dalam keadaan kita tak khabar. Boleh jadi kita makan sebuku, 2 buku rezeki lah. Batal ke puasa kita ketika tu? Tak batal. Sebab apa? Kita buat benda tadi itu dalam keadaan kita tak khabar. Dia syarat batal puasa tadi tu, kita buat benda dalam keadaan kita khabar. So, yang kedua dalam keadaan kita pilih sendiri, kita ikhtiar sendiri, kita sengeling kita nak makan. Ada pun kalaulah dia ni dipaksa makan. Contoh orang kafir pergi dia. Mu tak makan, aku bunuh. Contoh di China. Dulu geger di China, orang di negara China tak berani nak berpuasa pada siang hari. Orang KJL dia buat penindasan kepada orang Islam, minoriti orang Islam di suatu tempat di China. Jadi bila bulan puasa ni, dia paksa rakyat-rakyat dia makan tengah hari. Jadi bagi orang yang gini, dia kena paksa. Kalaulah dia tak makan, menyebabkan nyawa dia tergugak, dia boleh kena igap kepada KJL. Maka ketika itu, walaupun dia makan, puasa dia tak terbatal. Sebab dia dipaksa. Dipaksa. Dan yang ketiga dia kata sini, bukan jahil yang dimaafkan pada syarak. Adapun sekiranya kejahilan kita tu dimaafkan pada syarak, contohnya baru masuk Islam, dianya mu'allah, alhamdulillah, sayang-sayang kita yang keluar ni duk dakwah dia pun baru masuk Islam, tak sampai setahun. Tempoh masa mu'allah ni dibenarkan pada syarak, diuzurkan pada syarak, ialah dalam masa setahun. Dalam masa setahun tu dia kena mengaji, dia kena belajar hukum hakikat agama. Jadi dalam masa setahun tu, dianya tak belajar lagi dalam bab puasa. Dia tak teringat kata isap rokok tu batal puasa. Misal ataupun minum air tu batal puasa, dia tak tahu. Orang kata jangan makan je. Jadi dia buat benda-benda tadi. Batal ke puasa dia? Tak batal. Kerana dia buat benda-benda tadi dalam keadaan dia ni diuzurkan oleh kerana kejahilan dia tadi. Sebab dia baru masuk Islam, tak ada nak ngaji habis lagi. Tapi kita mau ni Islam bakar ni jangan duk ayat gitulah. Ya, mau tak ngaji lagi kata rokok batal puasa tak jadi. Tak jadi kira. Boleh puasa tinggallah sementara. Tinggal sementara tengah hari tu kerana boleh membatalkan puasa sebab masuk sesuatu ke dalam rongga. Batal. Ataupun kerana dia ni duduk jauh daripada ulama. Misalnya dia duduk dalam pula, yang mana pula tadi tu tak jumpa orang. Tak ada elektrik, tak ada perhubungan dengan orang luar, tak ada pun dakwah pergi tempat dia. Dia ni jauh daripada ulama dan juga ilmu. Maka ketika tu walaupun dia buat perkara-perkara yang membatalkan puasa dalam keadaan dia tak tahu, maka dimaafkan. Ada pun kita buat duduk bandar ni, duduk kapung, kalau kita buat benda-benda yang membatalkan puasa, misalnya kita korek tekok gitu, pak dalam, kita pasang motor, kita pergi makan, benda tadi membatalkan puasa. Walaupun kita bagi alasan kita tak tahu, kita tak ada ngaji lagi, batal juga puasa kita. Sebab sepatutnya kita tahu benda-benda tadi. Habislah perbahasan pasal rukun yang kedua. Dan rukun yang ketiga dia kata wasaim, iaitu orang yang berpuasa. Dalam masalah ni dinyatakan juga orang yang berpuasa tadi adalah sebahagian daripada rukun puasa.
Kalau kita belajar dalam bab semaya, tidak dinyatakan orang sembahyang ialah rukun semaya, tak. Tetapi dalam bab puasa disebut secara jelas bahawa orang yang berpuasa tadi ialah salah satu daripada rukun-rukun puasa. Sebab apa? Sebab dia dikiaskan seperti mana orang yang berjual beli. Orang yang berjual beli mesti ada orang, baru jadi transaksi, baru jadi pemindahan milik. Kita nego, kita jual burger misalnya. Ambo jual, ada orang nak beli burger. Jadi jual beli ni dia kena ada rukun-rukun dia. Antaranya ialah penjual, ada pembeli, ada barang yang kita nak jual, kemudian ada lafaz yang kita sebut. Kalau tak ada orang, jadi tak jual beli? Tak jadi. Sebab barang tak ada. Orang panggil barang tu ada, tapi tidak ada orang yang memindahkan hak milik barang tadi. Hak tu dalam bab jual beli. Maka dikiaskan sama juga dalam bab puasa. Kalaulah kita duk cara kata kena niat, lepas tu jangan buat benda-benda yang membatalkan puasa, tiba-tiba tak ada orang puasa. Tu sendiri tu tak ada. Tu yang badan tak ada, tak jadi kerja. Maka sebab itulah disebutkan secara jelas bahawa orang yang berpuasa juga ialah rukun yang membentuk ibadat puasa tadi. Dia tak serupa dengan semaya. Semaya ni kita tak sebut orang yang melakukan ibadat semaya tu sebagai satu rukun. Sebab apa? Sebab dia ada rukun-rukun dia ada. Orang panggil ada gambaran ibadat tadi. Kita ada baca Fatihah, kita ada rokok, kita ada iktidal. Yang mana benda ni mesti ada orang geruk. Orang akan nampak lalu. Tapi puasa ni kita tak nampak. Jadi kena ada orang tu sendiri, barulah jadi benda tak tadi. Ibarat mudahnya supaya mana kita nak nikah. Kalau tak ada orang lelaki, tak ada orang perempuan, tiba-tiba ada tu imam, ada saksi saja, jadi kau nikah? Tak jadi. Kadang-kadang ada orang lelaki saja, tanya mana bininya? Tak ada. Tak jadi juga orang nikah. Nikah seorang tak jadi. Dia kena cukup belaka. Al-aqidan, orang yang orang panggil yang mengikat antara ibadat tadi. Orang panggil uqdah tadi. Ikatan jual beli tadi ataupun ikatan pernikahan tadi. Maka samalah juga dalam bab puasa. Habis itu. Adapun berkaitan dengan perkara-perkara sunat dalam bab puasa ni, ambo tinggallah, dia tak sebut dalam kitab kita. Kita sambung perbahasa yang selanjutnya. Faslun. Wa yajibu ma'al qada'i lis-sawmi al-kaffaratul uzma wat ta'ziru ala man afsada sawmahu fi ramadana yawman kamilan bijima'in tammin athimin bihi lis-sawmi. Ni dia nak bahas satu perkara yang baru, iaitu gapo yang wajib dilakukan oleh seseorang yang membatalkan puasa dia. Perbahasa yang pertama ni diwak mari perbahasa orang yang melakukan jima' pada siang hari di bulan Ramadan. Seperti mana yang kita akan belajar lepas ni, salah satu perkara yang membatalkan puasa ialah melakukan persetubuhan di antara suami isteri. Jadi berjima' di siang hari pada bulan Ramadan tidak dibenarkan. Kita hanya dibenarkan bersama dengan isteri kita apabila masuknya waktu malam, apabila berakhirnya ibadat puasa. Nak jaga. Nama lagi puasa ni ialah menahan diri. Jadi nak tahan diri ni dari sudut prinsipnya, kita nak tahan diri daripada kemahuan-kemahuan nafsu kita. Sama ada ke nafsu makan, nafsu minum, nafsu nak ngopak korang, kita kena jaga juga ni. Begitu juga nafsu syahwat, kita kena jaga. Maka pada siang hari bulan Ramadan, kita tidak dibenarkan untuk berjima', melakukan hubungan persetubuhan antara isteri kita dan juga suami dia. Sekiranya seseorang tadi melakukan ibadat, orang panggil melakukan aktiviti jima', persetubuhan di siang hari, dia ada hukuman dia. Dia tak serupa dengan perkara-perkara yang batal puasa yang lain. Di sini dinyatakan, di sini gapo dia kata, ini satu fasal.
Dan wajib serta qada bagi puasa oleh kafarah yang besar. Dan hukuman ta'zir atas yang membinasakan puasanya pada bulan Ramadan sehari yang cukup dengan setubuh yang sempurna, lagi berdosa dengannya bagi puasa. Oh, beli ayat dia. Dia nak kata sininya, denda yang wajib dikenakan kepada orang yang melakukan persetubuhan. Dia kata sini wajib serta qada. Wajib dia kena qada serta membayar kafarah. Pertamanya dia kena qada puasa, yang kedua dia kena bayar kafarah, yang ketiganya dia kena hukuman ta'zir. 3 hukuman disebut dalam kitab kita bagi orang yang bersetubuh di siang hari bulan Ramadan. Wajib kena qada maknanya bila selepas bulan Ramadan maka dia pun kena puasa semula. Tak ada uzur apa, kena puasa lah mula. Mula dah. Pertamanya dia kena qada puasa, yang kedua kena bayar kafarah, yang ketiganya kena ta'zir. Gapo dia kok kafarah? Kafarah ni ialah satu denda yang dikenakan kepada seorang lelaki bagi menebus dosa yang dia lakukan kerana Allah Ta'ala, sebab dia telah buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Misalnya dalam bab ni, kerana dia bersetubuh pada siang hari bulan Ramadan. Disebut dalam ayat Quran, orang yang bersetubuh di siang hari bulan Ramadan, dia kena hukuman kafarah. Gapo dia? Yang pertama, dia kena bebaskan seorang hamba. Zaman lah ni nak cari hamba tak ada dah. Orang zaman dulu ya ada hamba. Sebab kita perang antara orang kafir orang Islam. Lah ni tak ada dah hamba. Maka hukum yang tadi kena kepada rate yang kedua. Gapo dia? Kalau tak boleh nak bebaskan hamba, dia kena berpuasa 60 hari, iaitu 2 bulan berturut-turut. Sekiranya dia mampu. Dia kena puasa 2 bulan. Direct, tak boleh nak berhenti. Berat ni boh. Nah, boleh puasa ni pun tak larat dah. Dak berjimak dah ni. Ni nak kena puasa 2 bulan. Dia kena terai juga. Kalau dia mampu. Sekiranya tak mampu, boleh jadi kerana dia kata tak larat, ambo kijo, jadi ambo jadi darah naik deh. Darah tinggi dia naik, kecil manis dia jadi naik sebab dia duk puasa straight 2 bulan ni, dia tak mampu, dia pun jadi tak betul dah nampak ketuanya. Maka ketika itu dia turun kepada denda yang ketiga, iaitu dia kena bagi makan 60 orang fakir miskin. Caranya bagi salah seorang tu kena bagi 1 mud, iaitu 1 cupok setiap orang kepada 60 orang fakir miskin. Nilalah berapa ya. Berapa ya boleh tanya majlis agama. Jadi hak ni kena bagi hukumnya kepada orang yang berjimak di siang hari bulan Ramadan. Yang kedua ni, pertama kena qada, yang kedua kena hukumnya kafarah, yang ketiganya kena ta'zir. Gapo hukumnya ta'zir? Iaitu hukuman yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang yang mana benda yang dia buat tadi tu tidak ada hukumnya hudud dan juga tidak ada hukumnya kafarah. Maka dia kena hukumnya ta'zir. Biasanya hukumnya ta'zir ni boleh jadi kena bayar, boleh jadi kena samai, boleh jadi dia kena jaga ataupun kena rotek. Ikutlah budi bicara pemerintah. Ni bagi orang yang berjimak di siang hari bulan Ramadan. Dia ada syarat juga berjimak sini. Dinyatakan dalam kitab kita. Yang pertamanya, bagi orang yang membatalkan puasa dia. Dia sengeling membinasakan puasa dia. Dia sengeling, dia batal puasa. Dia batal tu pula pada bulan Ramadan, bukan pada bulan lain. Wak kata kena kafarah ni, dia batal puasa pada bulan Ramadan. Kemudian pada hari yang penuh, dengan makna dia ni hidup sepanjang hari tadi. Boleh jadi kalau dia mati awal, dia tak kena kafarah. Misalnya, pagi dia berjimak. Tengok-tengok, waktu asar dia telah meninggal dunia. Adakah si waris kena laksanakan hukum kafarah bagi dia? Dah.
Sebab dia mati dah tengah hari. Awak kata kena ni 1 hari penuh. Yang syarat yang keempatnya dengan sebab berjimuk tadi. Dia batal puasa tu dengan sebab jimuk, bukan dengan sebab yang lain. Adapun kalau dengan sebab yang lain, contohnya dia bijak. Dia ngaji ni kata kalau jimuk kena bayar kafarah lagi, kena ta'zir lagi. Jadi dia batal puasa dulu. Orang panggil wahil lah. Dia bijak sikit, dia wahil lah. Dia pergi makan dulu misalnya. Ataupun dia korek hidung pakai dalai dulu. Jadi dia batal puasa dia tu dengan benda lain dulu. Barulah dia berjima. Maka orang gini tak kena kafarah. Sebab dia batal puasa bukan dengan sebab jima. Jadi dia berjima tu dalam keadaan dia telah batal puasa. Hak ni tak kena kafarah. Cuma cara gitu tak comel. Tak comel. Dia mau main, orang panggil main. Tapi dia ni pun biasa dia orang panggil tak tahan. Nafsu dia tak tahan, dia buat gitu lah. Tapi dari sudut hukumnya dia tak kena hukumnya kafarah. Mudahnya gitu je lah. Nak baca lebih-lebih ni takut jadi pening. Setiap perkataan itu kena syarah sebenarnya. Tak apalah lain kali takut jadi kohor pening. Hak ni hukumnya bagi orang yang berjimuk di siang hari bulan Ramadan. Lebih kurangnya gitu. Masuk sebahagian yang selanjutnya dia kata wa yajibu ma'a qada'i al-imsaku lis-shaumi fi sittati mawadhi'a. Hak ni denda yang kedua. Tadi yang denda yang pertama yang berat. Denda yang pertama ni beratlah sebabnya dia kena qada, kena kafarah, kena ta'zir. Denda yang kedua ni dia kata sini, tengok bahasa Melayu ni terjemahan dia kata dan wajib serta qada oleh menahan diri bagi puasa pada 6 tempat. Bagi kategori kedua ni hukumannya ialah dianya kena qada dan juga dia kena tahan diri. Tak boleh nak makan minum. Pertama qada. Qada dengan makna selepas daripada bulan Ramadan dia kena ganti semula puasa. Yang keduanya walaupun puasa dia batal pada bulan Ramadan tu, tapi dia tak boleh nak makan minum. Dia kena ibaratnya serupa puasa juga seperti mana orang lain. Walaupun puasa dia tu batal dah, tapi dia kena puasa juga. Ibaratnya dia tak boleh nak makan minum juga. Gitu. Hak ni bagi denda kumpulan yang kedua. Siapa dia? Dia kata ada 6 tempat, ada 6 kategori. 6 orang awak kena. Yang pertama, al-awwal fi ramadana la fi ghairihi ala mu'taddin bi fitrih. Yang pertama, wajib dia kena tahan diri daripada makan minum dan juga dia kena qada ialah kalau dia batal puasa pada bulan Ramadan. Kitanya puasa bulan Ramadan, tiba-tiba kita batal puasa pada bulan Ramadan, tidak pada lainnya punya Ramadan atas yang sengaja dengan berbuka. Kita sengeling buka puasa pada bulan Ramadan, hukumnya lagu mana? Puasa kita batal. Kita kena qada pula pada bulan lain. Dan hukum yang ketiganya, kita tak boleh nak makan minum pada hari itu. Bukan dengan makna kita batal puasa tu, lepas tu boleh dah nak makan minum, tak boleh. Kita kena jaga juga kehormatan pada bulan Ramadan. Jadi, kategori yang pertama, kita sengeling buka puasa pada bulan Ramadan sahaja. Bukan pada bulan-bulan yang lain, begitu juga bukan pada puasa wajib yang lain. Ada pun puasa wajib yang lain. Misalnya puasa qada. Kita puasa qada, kita tak ada puasa Ramadan pun ni kan. Kita pun qada lah hari ni. Tiba-tiba kita tak larat. Kita pun batal puasa kita. Jadi tak puasa kita hari ni tak jadilah. Boleh makan minum tak lepas tu? Boleh, tak ada masalah. Sebabnya hanya puasa qada. Hari tu dia tidak ada kemuliaan pada hari-hari lain. Tetapi kalau kita batal puasa pada bulan Ramadan, bukan setakat puasa kita tu batal, kita pula kena qada pula pada hari lain, kita kena tahan diri daripada makan minum.
Sebab apa? Nak menjaga kehormatan pada bulan Ramadan. Sebab orang lain pakai puasa belaka. Kitanya kena jaga hati orang lain juga. Sebab kalau kita batal puasa, kita pun pakai minum. Makan minum, orang lain pun nampak. Mana orang Islam pakai makan ni? Seolah-olah kita telah mengotori kehormatan pada bulan Ramadan tadi. Sebab siang hari pada bulan Ramadan ni, syiar dia, tandanya, semua orang tak makan minum. Kita pakai tahan diri belaka. Jadi ada kehormatan pada waktu tersebut. Jadi kita juga, walaupun kita ni batal puasa, kita tak boleh nak makan minum. Hak ni bagi orang sengeling lah. Sengeling batal puasa. Ada pun orang yang memang dia ni tak puasa dah hari tu. Contohnya orang tino haid, orang tino nifah. Dia ni memang tak puasa lah hari tu. Boleh makan minum tak? Boleh. Tak ada masalah lah dia nak makan minum. Sebab memang dia tak puasa dah. Hak ni jenis orang sengeling batal puasa. Misalnya tadi, dia kata, ya kau tak larat dah nak puasa hari ni. Maka dia pergi minum air. Dia minum air dah. Maka batal lah puasa dia. Boleh tak lepas tu dia nak pergi makan, dia nak pergi minum? Tak boleh. Haram je buat. Kalau dia pergi makan minum pula lepas tu, dosa pula. Sebab apa? Sebab nak menjaga kehormatan pada bulan Ramadan. Bukan mudah-mudah nak batal puasa pada bulan Ramadan ni. Dia ada dosa juga lepas tu kalau kita duk buat. Hak ni bagi orang yang sengeling batal puasa. So, yang kedua, dan atas orang yang meninggalkan niat pada waktu malam pada Ramadan. Kategori keduanya, bagi orang yang tidak berniat pada malam hari pada bulan Ramadan. Dia tak teringat nak niat semalam. Sepatutnya pada setiap malam Ramadan tu kan, kita cerita dia wajib kena niat setiap malam nak puasa esok. Kena ke malam tu, lepas dia buka puasa dia tidur, galik. Siapa-siapa waktu subuh, dalam hati dia tak terlintas pun nak niat puasa esok. Kalau kita duk sahur, kita duk semaya terawih ni, duk sebut-sebut juga ke sayang-sayang, esok puasa pula tak. Jadi adalah juga terlintas dalam hati tu. Ni tak terlintas langsung semalamnya kita nak puasa esok hari. Bangun-bangun, masuk subuh dah. Jadi kita tak terniat malam. Jadi bagi orang gini, mengikut pendapat muktamad yang kita belajar itu, jadi puasa dia tak sah lah. Sebab dia tak niat semalam. Walaupun puasa dia tak sah, dia tak boleh nak makan minum juga. Walaupun dia tak puasa hari tu, tapi dia tak boleh nak makan minum juga. Sebab apa? Nak jaga kehormatan pada bulan Ramadan. Sebab itu kita belajar hari tu, minggu lepas, kita disunatkan taklid mazhab Maliki. Pada awal bulan Ramadan, kita niat juga, niat puasa sebulan selalu. Sebab apa hal ni? Takut-takut tak teringat nak niat pada malam hari bulan Ramadan. Jadi salah-salah kita tak teringat niat pada malam Ramadan, maka puasa kita jadi juga. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita pernah niat pada awal bulan Ramadan hari tu, kita niat puasa sebulan selalu menurut mazhab Maliki. Tapi kalau nak kira mazhab Syafi'i sungguh, tak sah, batal puasa dia. Sebab dia tak niat amal dia. Walaupun puasa dia tu batal, dia tak boleh juga nak makan minum kerana nak jaga kehormatan bulan Ramadan. Tu yang kedua. Yang ketiganya, dan atas mereka bersahur padahal menyangka masih ada kekal malam, maka nyata menyalahinya. Ni kategori yang ketiga ni, orang yang sahur. Dia sahur molek-molek lah. Dan ketika mana dia sahur tu, dia sangka masih lagi waktu malam. Maknanya tak masuk subuh lagi, dia sahur tadi. Dia duk suka-sukanya, tak duk sahur tadi, tak subuh lagi ni. Balik dia duk makan. Tiba-tiba nyata menyalahi. Tiba-tiba orang pun duk ayat, dia mau duk makan tadi tu masuk dah subuh. Ternyata ketika mana dia sahur tadi tu, rupa-rupanya dia telah masuk waktu puasa. Bagi orang gini, batal lah puasa dia. Sebab apa? Sebab dia telah makan ketika mana masuk waktu pada waktu puasa.
Dia tak khabar. Dia duk sahur tadi tu, masuk dah waktu subuh. Bagi orang gini, puasa dia batal. Cumanya boleh kot dia nak makan. Dah dia kata, oh, kalau gitu kak, kau makan terus lah. Tak jadi puasa lagi ni. Dia tak boleh nak makan minum juga. Kerana nak jaga kehormatan pada bulan Ramadan pada hari itu. Dia kena qada selepas bulan Ramadan nanti ni. Puasa dia hari itu tak jadi. Tapi dianya serupa dengan orang puasa ramai-ramai. Puasa ramai. Sebab itu, dalam bab sahur ni, kita ada waktu imsak. Dalam takwin kita tu kan, ada waktu imsak. Sebab apa kita letak waktu imsak tu? Nak beringat supaya jangan kita lebih tara. Kita duk relax dah masa tu, tak makan minum. Salah-salah boleh jadi je kita ni lewat supaya masjid kita ni kan. Allah, je kita ni tak betul semua. Situ salah, sini salah. Kalau kita tengok betul-betul ni kat maya tak betul. Tak tahu waktu lagu mana. Jadi kalau kita ni jenis orang terbolah gitu kak, tengok-tengok duk makan minum, dia molek duk gosok gigi, kita tengok orang duk semaya dah. Orang masuk subuh dah, tak khabar. Maka ketika itu batal lah puasa kita. Sebab apa? Kita tak perhati, kita tak orang panggil tak cakna terhadap waktu kita nak sahur. Jadi sahur tu kita nak buat perkara sunat, tiba-tiba boleh membatalkan ibadat kita kalau kita buat dengan cara yang tak kena. Sebab itu imsak ni penting. Orang-orang zaman dulu kan, orang-orang tua, ayah-ayah tu, mungkin ajar haji kita ni jaga suruh imsak. Budak-budak muda zaman lah ni tak usah jaga imsak. Sebab apa dia kata? Boleh lagi nak makan. Waktu makan boleh lagi. Bila bel tu baru tak boleh. Dia berani. Memang boleh kalau dia mau yakin sungguh, dia mau sangka comel-comel sungguh, tak apa lah. Tapi salah-salah terlepas waktu kan, jadilah seperti mana masalah yang dinyatakan dalam kitab kita ni. Jadi ada faedah lah waktu imsak tadi tu. Bahkan baginda Nabi SAW juga anjur untuk kita imsak. Ada orang ni dia salah faham, maaf kita sebut, dia kata salah satu perkara sunat dalam puasa ni ialah melewat-lewatkan sahur dah gitu. Kita belajarnya sunat dalam bab puasa nanti ni kita pelewat sahur. Bukan kata kita pukul 2 tu kita start ada sahur dah. Sunatnya kita pelewat sahur, iaitu rapat dengan waktu nak subuh. Janganlah kita ni sahur awal. Sebab apa? Kalau sahur awal tak ada faedah lah kita sahur. Perut akan jadi lapar pula lepas ni. Sebab itu kita disunatkan memperlewatkan sahur. Lagi sebab kita pelewatkan sahur supaya kita nak sembahyang subuh lepas ni. Kalau kita sahur awal, ada budak-budak muda ni sebelum tidur dia sahur dah, dia kata. Kalau sahur waktu tu kat subuhnya tak bangun sebab perut kenyang. Jadi tak jadilah maqasid tujuan kita nak puasa. Kita nak puasa ni supaya kita boleh tahan diri, kita boleh beribadat. Semaya subuh tu biar ramai dalam masjid. Ni tak ramai juga apa tengok-tengok pakat duk tidur punya, tak bangun. Sebab apa? Kenyang perut. Jadi ada orang ni dia faham sunat memperlewatkan sahur. Siapa-siapa orang rapat bel. Dia makan tu dia tunggu orang bel. Boleh lagi. Siapa orang bel baru dia buat. Hak ni fahaman yang salah. Fahaman yang salah sebab disebut dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi tu berhenti sahur, siapa-siapa dia ni boleh baca ayat Al-Quran habis sesurah. Habis putih surah kok barulah orang bel. Maknanya Nabi relax dah. Lepas daripada Nabi makan, barulah beberapa masa yang lama barulah orang bel. Maknanya ada senggih masa, relax sedikit. Ni kalau kita ralik duk makan gitu kak, orang panggil mari skop. Jadi nak mutuh lah, tak basah-basah. Jadi kita nak sahur tu biar perawal sikit, bukanlah kata rapat dengan subuh sungguh-sungguh tidur. Biar sampai waktu imsak tu. Imsak tu comel dah kita letak dalam kalender tu lebih kurang dalam 5 minit, 15 minit sebelum kita bersubuh. Tu so. Ni dalam bab sahur. Yang keempat pula, ia lawan bagi sahur. Dan atas mereka berbuka serta disangka telah tenggelam matahari, maka nyata menyalahinya juga. Ni serupa dengan bab sahur tadi. Ni dia buka puasa. Dalam sangkaan dia buka puasa tadi tu telah tenggelam matahari, dengan makna telah goreng.
Dia dah sekornya masuk dah gorek. Sebab tu dia sahut, dia buka. Tiba-tiba ternyata tak masuk lagi waktu gorek. Bagi orang gini juga batal puasa dia. Dia kena qada puasa dia hari tu. Dan pada hari tu dia tak boleh nak makan. Dia tak boleh nak teruskan dia makan. Hak ni berlaku bila ni sekala? Ramai dia berlaku, setiap tahun berlaku. Orang radio dia silap pasal azan awal. Tak gitu? Ramai berlaku. Setiap tahun lah berlakunya. DJ radio ni dia silap pasal azan awal. Tak masuk lagi waktu gorek, dia pasal dah. Silap pasal. Menyebabkan pakat buka puasa lah sesat kita ni. Kitanya duk iktimak, kitanya duk skornya bila dia bel juga dalam radio juga masuklah waktu gorek. Rupa-rupanya dia pun baru khabar dia pamer azan tadi tu awal daripada waktu sunnah. Kadang-kadang 5 minit awal, kadang-kadang 10 minit awal. Kitanya ralik duduk buka puasa. Maka ketika itu kena qada berlaku orang yang buka awal pada hari tersebut. Tak gitu, tahun lepas berlaku dah ni. Radio negeri mana? Maka mufti wilayah dia istihar, wajib kena qada selepas daripada mulai Ramadan tadi. Sebab ternyata batal adalah puasa kitanya. Sebab apa dia tak serupa dengan masalah kita tak teringat? Masalah kita tak teringat makan ni, kita makan tu dalam keadaan tak khabar. Kita tak khabar kita puasa. Walaupun 2 pinggir, 3 pinggir tak batal puasa kita. Sebab apa? Time kita makan tu kita tak khabar pun kita puasa. Tetapi pada waktu masalah yang kita nyatakan ni, kita buka tu, kita khabar tu kita puasa. Kita sengeling kita makan. Sebab apa? Kita seka masuk dah waktu gorek. Rupa-rupanya tak masuk lagi waktu gorek. Sebab itu, kalau hamba duk ngaji Mesir dulu, Syekh hamba, orang duk bel tu dia tak makan lagi. Biar habis bel dulu baru dia makan kurma. Takut-takut Tok Bilal tu pun silap bel awal. Sebab masuk waktu gorek ni bukan dengan sebab azan. Azan tu hanya tanda masuk waktu maghrib. Sebab saat ni lah bel dia. Tanda masuk waktu Isya. Boleh jadi kalau orang tu bel awal, masuk ke waktu gorek, tak masuk lagi. Ada orang silap. Dia silap bel awal, tak masuk lagi waktu gorek. Dia kata lewat Tok Bilal ni kau pergi beh diri. Tak jadi. Dia mau bel awal ke, dia mau bel lewat ke, bila masuk waktu dia lah. Bel tu hanya menandakan masuk waktu sahaja. Jadi nak peringatnya, bila orang bel tu ingat dulu, relax dulu, jangan duduk gaduh sangat. Hak ni juga ada juga orang dia kata sunat kita cepat buka puasa dah ni. Di sini walaupun kata bel tu bukan dengan makna orang bel tu suak lalu, tidak. Relax dulu. Masih lagi masuk dalam waktu sunat dia, kita memperawalkan buka puasa. Waktu kata pelewat buka puasa ni gana. Orang pakai duk buka dah dia balik duk semaya lagi. Dia pergi duk mandi ke apa, dekat-dekat Isya baru duk makan. Hak ni tak sunat. Makruh kita buat gitu. Bab buka puasa ni sunatnya kita segerakan. Masuk segeranya bila masuk waktu baru segera. Ni bukan tak masuk waktu kita segera dah, ni batal puasa pula. Ni jadi gini. Kalau orang jenis gini batal puasa dia. Jadi zon dia ketika ini tidak diiktibarkan. Sebab kaedah fiqh memang jelas dia kata zon yang mana jelas kebatilannya maka tidak diiktibarkan. Nama tak sebutlah dalam bahasa Arabnya. Jadi dua masalah ni biasa berlaku dalam bab sahur dan juga dalam bab buka puasa. Jadi kalau silap buka puasa awal ataupun silap sahur lewat, hak ni membatalkan puasa. Dianya kena qada 1 hari balik selepas daripada bulan Ramadan, dan pada hari tu dia kena kekalkan jangan makan dan juga minum kerana nak menjaga kehormatan pada orang yang berpuasa. Ambo perhabis ya, lepas tu kita semaya lalu paning. Yang kelimanya, dan atas mereka yang nyata baginya hari yang ke-30 bulan Sya'ban bahawa hari itu daripada Ramadan. Hak ni lagu mana ni? Kita nyatakan hari itu kalulah bulan Sya'ban, 29 hari bulan Sya'ban, kita tak nampak anak bulan.
maka esok tu tak masuk lagi bulan Ramadan. Kita kena sempurnakan 30 hari bulan Syaban. Tak gitu? Kena cukup lah. Orang panggil kota bulan Syaban tu 30 hari. Jadi bila kita cukup kota 30 hari bulan Syaban, hari ni je pakat tak puasa belaka. Misalnya kita buat kira kemarin 29 bulan Syaban. Jadi semalamnya pakat tengok anak bulan, tak nampak anak bulan. Mari hari ni esok, hari ni je pakat buka puasa lah belakangnya. Maknanya kita tak puasa lah belakang hari ni, pakat makan minum. Tiba-tiba pada waktu tengah hari tu, ada seorang mari ngadu ke Tok Peti ataupun ngadu ke mahkamah, ngadu ke Tok Qadi bahawa dia nampak anak bulan semalam. Boleh jadi dia ngingai di tengah malam, tengah laut tu. Bila dia duduk laut, dia nampak anak bulan. Dia tak naik darat awal. Dia naik darat lewat. Tengah hari dia naik. Dia nya puasa lah sebab dia nampak anak bulan. Dia naik-naik, dia tengok, mana pakat tak puasa? Bukan nampak anak bulan semalam. Orang kata tak nampak anak bulan. Dia pun pergi ngadu ke Tok Qadi. Kata dia nampak anak bulan semalam. Jadi Tok Qadi nyatalah kata, rupa-rupanya masuk dah bulan Ramadan. Kita istihar tadi tu tak masuk. Pada hari itu, pada waktu tu, tengah hari tu, kena istihar berlaku kepada seluruh rakyat-rakyat bahawa jangan makan, jangan minum. Kena pakat tahiri je lah belakang. Sebab apa? Sebab ternyata waktu loninya kita masuk dah bulan Ramadan. Jadi sebutir kapung kena qada satu hari. Hari tu pakat tak boleh nak makan minum. Hak ni boleh jadi tersilap dalam menentukan awal bulan Ramadan. Boleh jadi. Kita kalau gini tak suka mana? Kita sukanya kalau bulan puasa. Kalau nak masuk raya. Galik-galik duk puasa tu tiba-tiba orang istihar. Raya dah benar. Hak tu suka baru. Hak ni galik-galik duk makan, orang kata, sebenarnya puasa dah. Tak suka mana gitu. Sebab tak kena dengan jiwa kita. Dan yang keenam, yang terakhir sekali, dan atas mereka terlancar air mubalaghah daripada madmadah ataupun istinsyak. Makna yang keenam ni, orang yang mana dia ni terminum air apabila dia berlebih-lebihan ketika mana dia koma ataupun ketika mana dia istinsyak, yakni dia masuk air dalam hidung. Kita belajar bila mana kita berwuduk, sunat kita koma. Begitu juga kita sunat kita masuk air dalam hidung. Cumanya bila masuk bulan Ramadan, kita tak sunat berlebih-lebihan. Janganlah kata koma tu supaya nak sembuh air. Air tu sapa-sapa, pecah bibir ni kata nak koma air. Bila dia koma berlebih-lebihan, tiba-tiba termasuk air dalam tekak dia, maka batal puasa dia. Sebab apa? Sebab dia telah taksir, dia telah cuai dalam melaksanakan ibadat dia tadi. Dia terbatal puasa dia kerana dia telah cuai. Ketika ni dia dikira bukan kata tak sengaja tidak. Sebab lah ni dia sengaja koma. Air tu masuk dalam tekak dia. Jadi dalam bab puasa ni, bila mana kita ni ambil air semaya, beringat sikit, jangan sungguh sangat. Masuk air dalam hidung pun jangan sungguh seduk, siapa-siapa telan dalam tekak. Sebab kalau salah telan, batal puasa kita. Sebab apa? Sebab dalam bab puasa kita tidak digalakkan untuk kita koma dan juga masuk air dalam hidung dalam keadaan bersungguh sangat. Sekadar sahaja kita masuk air dalam hidung, kita sekadar saja koma dalam mulut. Dia ada orang ni time tak puasa je tak koma pun. Tak puasa baru koma. Sebab apa? Dagu air. Bila-bila koma, bila-bila minum. Kalau jenis orang gini, batal puasa dia. Bila-bila koma dia minum air. Dia kata 2 dalam 1 selalu. Hak ni orang yang membatalkan puasa dia. Dia wajib kena qada pula 1 hari selepas daripada Ramadan. Dan pada hari tu dia kena puasa supaya orang lain. Maksud puasa supaya orang lain ni tak jadi puasa dia. Tapi rupa puasa. Maknanya dia ni tak makan dan juga tak minum. Ada lagi perbahagian yang kita nak cerita nanti ni, insya-Allah kita sambung pada minggu hadapan. Minta maaf hamba ambil masa sikit bila-bila nak perhabis lalu dalam bab ni. Ya tak sedap. Sebab itu perhabis bobo sikit-sikit nak sambung minggu depan tak jom. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.